Dan untuk makluman para hadirin sekalian, sesi wacana tema tadbir urus ini akan disertai oleh 3 ahli panel utama. Dan sementara pentas dipersiapkan dan sebelum saya menjemput ketiga-tiga ahli panel untuk ke pentas, mungkin boleh saya berkongsi latar belakang ringkas berkenaan 3 ahli panel utama bagi sesi tadbir urus. Ahli panel yang pertama, beliau pernah menjadi penyelaras program di Institut Kajian Dasar, sebuah wadah pemikir yang memfokuskan kepada isu berkaitan ekonomi, kebudayaan dan pendidikan. Dari tahun 2014 hingga 2018, beliau merupakan pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Belia, Sukan Kebudayaan dan Keusahawanan Negeri Selangor sebelum dilantik untuk memegang jawatan dan tanggungjawab yang dikalas kini. Beliau tidak lain tidak bukan ahli panel yang pertama, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor. Ahli panel yang seterusnya, mohon Datuk untuk terus berada di tempat duduk sebelum saya jemput ke pentas. Ahli panel yang seterusnya, beliau berkhidmat di dalam Kerajaan Malaysia selama 37 tahun, memegang pelbagai jawatan seperti Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, Pengarah di Institut Tadbiran Awam Negara atau Intan, Penolong Pengarah Bahagian Belanjawan Kementerian Keuangan Malaysia, Bahagian Perancangan Kementerian Negara dan Pembangunan Luar Bandar, dan separuh dari tahun perkhidmatan beliau, lebih kurang 18 tahun, adalah di Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Dan jawatan terakhir beliau sebelum bersara pada tahun 2020 adalah sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau kini berkhidmat di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau ialah yang berbahagia Datuk Dr. Ghazali Abbas, Profesor Ikhtisas Universiti Kebangsaan Malaysia. Itulah dia, ahli panel yang kedua. Ahli panel yang ketiga merupakan kerjaya di JF Apex Securities Berhad sebelum menyertai Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP pada tahun 2001. Kemudian beliau menyertai Alliance Merchant Bank Berhad dari tahun 2004 hingga 2006. Beliau kemudiannya memegang jawatan sebagai penolong naib presiden di Malaysian Rating Corporation Berhad atau MARC selama 6 tahun. Beliau juga pernah berkhidmat di Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan atau KWAP dan juga Khazanah Nasional Berhad pada tahun 2013. Beliau kini merupakan Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam. Ahli panel yang ketiga yang berusaha, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid. Baiklah, pentas telah pun dipersiapkan dan tanpa melengahkan masa, majlis kini dengan penuh takzim dan sukacitanya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor, yang berbahagia Datuk Dr. Ghazali Abbas dan yang berusaha Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid untuk ke pentas bagi meneruskan sesi wacana tema tadbir urus. Dipersilakan. Dan kini majlis akan diserahkan kepada moderator yang pastinya akan mengendalikan sesi wacana ini. Dipersilakan moderator Puan Marina Cik Mokhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hadirin semua. Terima kasih atas jemputan saya menjadi moderator pada sesi wacana ini yang bertumpukan tadbir urus. Saya Marina Cik Mokhtar, rakan kongsi di PwC Malaysia dan hari ini akan menjadi moderator bagi sesi panel ini. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, tahniah terhadap pra-pelancaran ini. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Ghazali Abbas, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini agar kita boleh berinteraksi bersama para hadirin tentang sesi wacana yang bertajuk Tadbir Urus Selangor Smart dan Tadbir Urus Efektif. Sesi pagi ini adalah sempena pra-pelancaran RS1 yang jurung kali diperkenalkan di mana-mana negeri di Malaysia. Rancangan Selangor Pertama merupakan rancangan pembangunan komprehensif yang menjadi hala tuju strategik bagi negeri Selangor dalam tempoh 5 tahun. Bersama dengan ahli panel pada pagi ini,
Kami akan berbincang mengenai pentadbir urus dan bagaimana kita boleh menubuhkan kerajaan yang produktif, tangkas, bertanggungjawab dan dapat melaksanakan mandatnya. Bagaimana boleh memberikan pendekatan berpaksikan rakyat dan bagaimanakah kita boleh memperbagaikan sumber hasil dan mendukung transformasi teknologi untuk memacu penyampaian perkhidmatan awam. Ahli-ahli panel juga akan memberi pandangan mereka berkaitan dengan tadbir urus yang efektif dan bagaimana kita boleh merealisasikan dan melaksanakan strategi, program dan inisiatif dalam rancangan Selangor pertama. Sesi wacana pada pagi ini akan berlangsung selama lebih kurang 1 jam, di mana saya akan bermulakan perbincangan bersama dengan ahli-ahli panel dan kemudian kami akan meluangkan masa untuk menjawab soalan daripada para hadirin semua. Dengan itu, dalam era pendigitalan ini, saya ingin menjemput para hadirin untuk menggunakan smartphone anda dan pergi ke halaman menti.com dan meletakkan kod 80489681. Saya ulangi, menti.com 80489681. Di situ para hadirin dijemput untuk memasukkan soalan yang akan ditujukan oleh ahli-ahli panel dan soalan tersebut akan ditujukan kepada para panel selepas perbincangan. Mungkin sebelum saya menjemput ahli panel, izinkan saya memberi gambaran keseluruhan tentang topik pada pagi ini. Amalan tadbir urus adalah penting dalam pentadbiran awam, terutamanya ketika berdepan dengan persekitaran operasi yang sentiasa berubah dan tidak menentu. Antara teras tadbir urus yang sering ditekankan bagi memudah cara pembangunan negeri secara berkesan adalah perancangan dasar seperti yang ditubuhkan oleh rancangan Selangor pertama, pemantauan dan pencapaian, ketelusan dan kapasiti organisasi. Disebabkan keperluan rakyat, para peniaga, para pelabur berubah mengikut aliran semasa, Selangor perlu menyepadukan pendekatan progresif dalam rangka kerja tadbir urusnya mengikut trend semasa. Dalam arti kata lain, kerajaan negeri harus lebih memandang ke hadapan dan mengamalkan dasar keterbukaan dengan menggunakan teknologi dan data. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, timbul beberapa soalan yang ketara di sini. Apakah peranan perniagaan, kerajaan dan rakyat dalam merealisasikan RS1? Bagaimana kita boleh memastikan bahawa mekanisme penyampaian itu digunakan untuk memberi kesan positif terhadap masyarakat dan persekitaran. Jadi kami akan menumpukan perbincangan kita pada pagi ini dalam 3 bidang, iaitu tanggungjawab dan kesan kepada masyarakat, perniagaan dan kerajaan, mekanisme penyampaian kerajaan termasuk sumber-sumber sedia ada dan tenaga kerja awam, dan penggunaan teknologi untuk kebaikan bersama. Dengan itu, izinkan saya mulakan sesi wacana ini. Soalan pertama mungkin saya tujukan kepada Yang Amat Berhormat sendiri. Selagi lagi tahniah terhadap prapelancaran pada pagi ini. Dan mungkin bolehkah Yang Amat Berhormat kongsikan bagaimanakah idea rancangan Selangor pertama ini tercetus dan apakah hasrat Yang Amat Berhormat pada 2025 nanti. Terima kasih. Terima kasih moderator, rakan-rakan panel dan semua hadirin-hadirat yang saya kasih sekalian. Sebagaimana yang saya ungkapkan dalam ucapan tadi, ia adalah satu proses yang bersambung. Selepas kita meneliti secara menyeluruh pembangunan dan pentadbiran kerajaan negeri Selangor dan Malaysia. Sebenarnya perkara ini tercetus pada tahun 2018 sebaik kita adakan retreat di Langkawi bersama dengan ahli-ahli MMKN. Di sana kita dapati ada beberapa program yang harus kita nilai semula. Sebab itu kita ada program penjajaran, beberapa program people-centric kita ataupun program kebajikan kita. Dalam masa yang sama, 2019 saya perkenalkan kelas prestasi ekonomi ataupun gugusan-gugusan ekonomi. Kerana apa? Kerana kita dapati sampai ke satu tahap tertentu, pembangunan, pentadbiran
negeri Selangor telah mencapai tahap yang hampir matang ataupun matang. Pembangunan matang ini juga akhirnya akan mengundang satu perkara iaitu stagnantasi kepada level-level tertentu. Boleh saya katakan hampir tiap-tiap tahun kontribusi dan juga sumbangan negeri Selangor kepada perkembangan KDNK meningkat kira-kira 0.5 sehingga 0.7%. Pada tahun lepas sebagai contoh, kita punya sumbangan sekitar 24.3, sebelum itu 24.1, sebelum itu 23.7, 23.5. Maknanya kita dapat lihat konsistensi terhadap perkembangan KDNK negeri Selangor disumbang dengan aspek perkilangan, aspek services ataupun perindustrian dan tadbir urus yang sedia ada. Kalau kita teruskan negeri Selangor sebegini rupa, paling baik kita akannya mengulang pencapaian dan angka-angka yang saya sebutkan tadi. Dalam pada masa yang sama, selepas pendarafan sebagai negeri maju pada tahun 2005, kita akan sentiasa mengulang bahawa kita merupakan negeri yang mempunyai penduduk paling ramai, kanurbasi yang paling tinggi, connectivity yang paling tinggi, dan saban tahun kita akan mencapai satu tahap tertinggi. So kata akar kepada kelahiran rancangan ini, selain mempunyai rancangan jangka panjang ataupun sederhana yang tersusun, adalah untuk mengupayakan, untuk boost pencapaian negeri daripada kadar keselesaan sekarang. Di samping saya cukup menyedari dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri cukup menyedari cabaran-cabaran baru yang terbentang di depan mata, dan cabaran-cabaran itu kita hadapi sekarang dan sebelum ini. Pada ketika itu kita berbincang bagaimana kemungkinan berlakunya isu-isu kelestarian, pembangunan dan juga alam sekitar. Apakah kita mampu memastikan produktiviti di kalangan masyarakat yang aktif bekerja di dalam negeri ini mampu diteruskan dalam tempoh 10 tahun akan datang, kerana lifespan yang tinggi dan juga kadar kelahiran yang rendah dicatatkan beberapa tahun di dalam pencapaian negeri Selangor. Pada masa yang sama kita turut menyedari isu seperti climate change ataupun perubahan iklim dan global warming yang impaknya kita lihat pada akhir tahun 2021. Semua senario tadi itu telah menjadi semangat ataupun menjadi pencetus kepada kelahiran rancangan Selangor 1, dan alhamdulillah walaupun kita berdepan dengan tempoh pandemik dan sebagainya yang sewajarnya kita bentangkan tahun lalu, kita akan dapat bentangkan juga akhir ini, tahun ini, dan pandemik juga memberikan satu pengajaran penting ataupun lesson penting kepada kita untuk menjadikan negeri Selangor bukan saja resilient sebagaimana tema belanjawan tahun 2022, tetapi juga berupaya untuk merancak, merangkum dan menggerakkan negeri dengan keupayaan kita, terutama daripada sudut pentadbiran kita, bagaimana pentadbiran dengan lebih cekap aspek digitalisasi ataupun smart solution dan sebagainya yang sudah ada dalam blueprint dan perancangan serta plan of action bagi pihak kerajaan negeri. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Mungkin Datuk Dr. Ghazali sebagai seorang yang pernah berada di Kerajaan Persekutuan dan terlibat dalam rancangan Malaysia, apakah pandangan Dr. Ghazali setelah mendengar tentang rancangan Selangor pertama ini? Pertama, terima kasih kepada Kerajaan Negeri Selangor jemput saya untuk berkongsi pandangan, berada di atas pentas besar bersama YAB, satu peluang yang pertama kali yang saya sangat hargai. Terima kasih kepada Barisan Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor. Menjawab soalan itu, ialah tadi MC ada sebut, saya 18 tahun di PBYB. Melalui 7-8 rangka 5 tahun. Setiap kali apabila kita sediakan rangka 5 tahun rancangan Malaysia, yang sekarang ni YB sebut rancangan Malaysia ke-12, kita tertanya-tanya sebenarnya bagaimanakah rancangan ini diterima di peringkat negeri. Kerana penterjemahannya bergantung kepada bagaimana negeri masing-masing melihat pentingnya mereka dalam berada dalam kerangka besar. Di samping meraihkan peculiariti setiap negeri seperti mana yang disebut oleh YB dalam ucapannya tadi. Dan saya sangat satu bahasa apa yang saya nak kata, bila dimaklumkan bahawa Selangor ada rancangan Selangor 1,
Saya terkejut sebenarnya. Betul, dalam pengalaman saya 18 tahun di PU, kita tak pernah dengar ada kerajaan negeri buat satu kerangka yang seumpama dengan kerajaan persekutuan. Kedua, saya diberi peluang untuk melihat draft YB. Draft yang telah disediakan. I think it is equally good compared to documentation done at the federal level. Both in terms of diagnostic of economic analysis as well as the sectoral perspectives. Also supported by the peculiarities of how Selangor should move forward. Now, teruja dengan penjelasan YB tadi bagaimana ini tercetus. Sebenarnya inilah yang kita at the Federal Agency mahu lihat, the translation of the RMK dan juga other blueprints dalam konteks kerajaan negeri yang telah disambut sebegitu rupa oleh kerajaan negeri Selangor sebagai negeri yang pertama. What remain to be seen ialah bagaimana kita boleh melaksanakan dengan sepenuh hati. Dan rancangan ini tepat sekali pada masanya, kerana kalau kita lihat istilah VUCA, kalau kita pernah dengar, kita attend lecture berkaitan dengan uncertainties in the world. VUCA ini volatility, uncertainty, complex dan ambiguity. Itu kita tak sangka pun datangnya COVID. Kita tak sangkanya datang malapetaka bencana. Kalau kita remain as we are, seperti mana Wasbi sebut, kita akan mencari kaedah yang biasa-biasa saja. So dengan adanya plan ini, 5 tahun ke depan kita dah fikir apa preparation yang patut kita buat dalam menghadapi apa sahaja kemungkinan cabaran, sama ada peringkat lokal, peringkat kebangsaan maupun peringkat dunia. Saya berhenti sekat itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Datuk Ghazali. Mungkin Dr. Afzal Nizam, saya menjemput pandangan seseorang dari sektor awam dan with financial services background. Kan? Okay, terima kasih saya ucapkan pada kerajaan di Selangor, terutamanya Yang Berhormat Menteri Besar Selangor, Dr. Sri Amiruddin, dan juga barisan panel Dr. Ghazali. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah juga kepada kerajaan negeri Selangor kerana I think this is the first time I saw rancangan spesifik untuk state. In this particular example is of course orang kata tu negeri Selangor. Dan saya pula bila melihat dokumen yang ditunjukkan kepada saya tu, saya orang kata tu very impressed lah. It's literally macam private sector punya orientation. So that's my orang kata tu impression saya lah terhadap dokumen tersebut. Dan saya sebagai orang kata tu penganalisis ekonomi di Bank Islam Malaysia, of course banyak orang kata tu tadi disebut tentang VUCA ahli panel tadi. Ya betul, bila berlaku COVID-19 tu sebenarnya dia banyak orang kata tu menimbulkan banyak persoalan dan menyebabkan kita berfikir apakah langkah seterusnya, adakah kita nak duduk dalam keadaan zon selesa dan bagaimana kita bergerak ke hadapan. Dalam pada kita membincangkan perkara tersebut timbul pula lagi isu bahawa mungkin terdapatnya berlaku kemelesetan ekonomi pula pada tahun hadapan ke tahun akan datang ni di negara maju, ya, terutama di Amerika Syarikat, di Eropah dan sebagainya. Dan sebab-sebabnya seperti yang kita sedia maklum, perang di Ukraine lah, dasar sifar COVID di China lah, dan juga kenaikan ataupun kadar inflasi. Sudah pasti maksudnya kejutan ekonomi itu nampak gayanya semakin kerap. Dan bila semakin kerap itu menuntut pihak kerajaan baik di peringkat pusat ataupun di peringkat negeri untuk sentiasa cakna tentang apakah langkah seterusnya, bagaimana dasar penstabilan patut dijalankan. Tapi dasar penstabilan ni takkan nak menstabilkan saja, dia perlu punya tuntas, maksudnya perlu bersifat forward looking. Dan saya rasa di sini konteks yang diletakkan, dipamerkan dalam rancangan Selangor yang pertama ni, saya kira mengambil kira lah tentang keperluan semasa dan juga keperluan akan datang. Tapi bagi saya pula, isu governance lah terutamanya, nampaknya semakin mendapat tempat lah. Kenapa? Saya melihat akses kepada modal oleh institusi pelabur institusi semakin mementingkan aspek ESG, environmental, social and governance, G itu. Jadi
kalau saya tengok data daripada United Nations Principle for Responsible Investment, ya, UNPRI, suku pertama jumlah signatories, ya, penandatangan terhadap aspek ESG ni berada 4,902 pelabur institusi di peringkat global yang telah menandatangani ESG ni. Itu suku pertama. Kalau dibandingkan tahun 2006, sekitar 250 saja. So peningkatannya agak eksponensial lah. Dan dari segi asset under management ataupun pengurusan aset di bawah pengurusan pelabur institusi ini sekarang berada di paras US dollar 121.3 trilion. So itu menunjukkan bahawa betapa perubahan landscape, bagaimana pihak pelabur sendiri pun telah mengambil kira tentang aspek sustainability, aspek governance. So sudah pasti saya kira ini satu orang kata tu environment ataupun suasana yang perlu diambil kira lah oleh pihak kerajaan, dan saya kira rancangan Selangor yang pertama ni begitu orang kata tu mengambil kira lah, mengambil trend yang sedang emerging yang kita sedang alami sekarang ni. Itu sikit sebanyak saya punya pendapat lah. Terima kasih Dr. Afzal Nizam. So, mengambil poin yang telah dibangkitkan oleh Dr. Afzal Nizam, G, governance, tadbir urus ni, di dalam RS1, ia bukan satu pemboleh daya tetapi diletakkan sebagai salah satu strategi tema yang penting dalam rancangan Selangor pertama itu. Kenapakah tadbir urus ni ditunjulkan sebagai salah satu tema utama, bukan setakat pemboleh daya sahaja? Terima kasih, moderator. Berulang kali saya sebutkan dalam sesi-sesi rasmi dan sesi tertutup dengan penjawat awam dan juga dengan publik ataupun dalam perhimpunan awam, melibatkan penjawat awam. Ketika keadaan VUCA yang disebut oleh Datuk sebentar tadi dan situasi frekuensi krisis yang tidak menentu yang datang dengan bertimpa-timpa, dan keadaan ini mungkin akan multi-layer lagi selepas ini, pada ketika itu kita memerlukan sebuah pentadbiran kerajaan yang intek. Tanpa pentadbiran kerajaan yang intek pada ketika itu, kita dapat melihat pengalaman kita di peringkat nasional sekalipun, ia akan melahirkan polisi yang timbal balik dan polisi yang tidak menentu. Polisi-polisi yang tidak menentu inilah yang akhirnya akan menjahanamkan dan menjerumuskan kita dalam situasi ekonomi, krisis makanan dan krisis-krisis lain yang kita depani. Sebab itu aspek governance merupakan aspek tekal yang harus kita pertahankan di dalam perancangan pembangunan dan perancangan jangka sederhana ataupun jangka panjang mana-mana pihak pada hari ini. Kalau tidak, ia tidak akan membawa kepercayaan dan trust. Isu besar di dalam krisis, isu besar di dalam situasi dunia yang sangat mencabar pada hari ini adalah isu yang dipanggil trust ataupun kepercayaan. Trust ini akan boleh dapat apabila kita dapat mewujudkan rasa yakin dan integriti di dalam pentadbiran penjawat awam ataupun pentadbiran dalam negeri. Sebab itu berulang kali saya sebutkan cara dan kaedah kita melaksanakan tugas. Bukan hanya melaksanakan tugas, kita juga harus meyakinkan mereka kita menjalankan tugas yang betul, dan kita juga sekali-sekala perlu menunjukkan kita membuat perkara itu yang betul. It's no longer that people will come to us dan sembah kita dan nak buat kita apa. Sebab hari ini dan dewasa ini, dengan beberapa kemudahan teknologi, dengan beberapa rasa ketidakpuasan hatian dan tekanan yang mereka hadapi, akan menimbulkan ketegangan-ketegangan tertentu. Justru saya beranggapan pentadbiran yang intek, yang padu, yang jitu akan mampu untuk menstabilkan ataupun merancang masa depan yang dipanggil sustainability ataupun kemampanan pembangunan kita dan kemampanan perjalanan kita. Sebab itu saya menitik beratkan aspek governance ini ataupun pentadbiran ini selain konsep ESG yang disebut oleh doktor sebentar tadi, tapi ini adalah pengalaman yang real yang saya hadapi khususnya ketika pandemik COVID-19. Pada ketika itu, apa-apa tindakan kerajaan, dia akan menantingkan dua jawapan yang ekstrim. Sama ada pujian melampau ataupun makian melampau. Dia ada dua yang ekstrim. Sebab kita berada dalam keadaan uncertain pada ketika itu. Kita berada dalam keadaan
kabus yang tidak jelas. Kalau kerajaan membuat, mereka lega, mereka yakin, mereka ikut. Sebagai contoh vaksinasi. Akhirnya vaksinasi berjaya kerana kita keep on jelas dan berjaya. Ada yang tak berapa berjaya dan mendatangkan musibah. Antaranya PKP, PKPD, PKPBB dan sebagainya. Itu adalah contoh bagaimana kejituan itu terhasil apabila kita mempunyai kestabilan, apabila pentadbiran itu intact dan aspek integriti diberikan penekanan. Terima kasih. Mungkin Dr. Ghazali boleh kongsi. Kita tahu ciri-ciri tadbir urus yang efektif. Tapi apakah cabaran yang mungkin kita akan hadapi, terutamanya bila kita bekerja dengan tenaga kerja awam untuk mencapai hasrat agar mereka dapat berjalan tugas mereka dengan berkesan, boleh memupuk budaya inovasi yang seperti Yang Amat Berhormat katakan, bukan saja menurut perintah, dan ultimately membaksikan rakyat lah. Okay, kalau saya boleh tambah yang YB punya statement tadi, pentingnya governance. Kalau sebelum ni governance sebagai enabler, you katakan, kenapa kita letak governance sebagai mendasari semua perkara? Bila kita buat satu polisi besar seumpama ini, dia governance tu bermula bukan peringkat pelaksanaan sahaja. Governance tu telah bermula semasa kita rangka polisi, YB. Melalui engagement dengan semua pihak, stakeholders, itu adalah sebahagian daripada good governance. Dari segi policy formulation. Di situ saya lihat pentingnya semua pihak mengambil peranannya. Khususnya dalam hal ini, oleh kerana soalan you mengenai penjawat awam, saya nampak penjawat awam dilibatkan dengan sebegitu sekali, mendalam dalam merangka sebuah blueprint yang begitu saya rasa lengkap. Dengan cara itu, makanya penjawat awam akan terasa mereka part of the system, part of the process, dan akan ada sense of belonging, sense of ownership ke atas dokumen itu. Karena at the end of the day, perlu mereka ini menghayati dokumen itu untuk dilaksanakan. Banyak kita kata kita ni tidak miskin dengan dokumen, kita tidak miskin dengan idea-idea, tapi masalahnya when come to ya, itu adalah satu cabaran yang besar untuk melaksanakan. Di sini sekali lagi, apabila penjawat awam dilibatkan daripada awal dalam merangka plan seumpama ini, insya-Allah akan ada good ownership, yang mana pelaksanaan plan ini nanti bukan sahaja memberi faedah kepada rakyat secara keseluruhannya, bahkan memberi faedah kepada mereka juga dari pelbagai sudut. Faedah kepada mereka tentunya mereka from different side of the coin adalah rakyat juga. Ibu bapa mereka juga ada rakyat, anak, saudara, isteri, suami yang juga akan menerima faedah daripada pelaksanaan program seumpama ini melalui program-program detail yang dilaksanakan, yang bakal dilaksanakan. Maka tentunya aspek governance itu adalah suatu penerusan secara bersamaan dengan semangat yang jitu daripada semua pihak. Selain daripada itu, aspek pelaksanaan tadi yang saya sebut, banyak kita lihat pelaksanaan tergendala kerana pertama failure on our part untuk menghayati spirit pembangunan itu sendiri, spirit blueprint itu sendiri, yang menyebabkan apabila kita bertindak, kita tidak pergi wholeheartedly untuk mencetuskan program kesedaran secara wholeheartedly. Aspek governance ini kita kena perkukuh dari semasa ke semasa. Kita tidak boleh berhenti setakat pelancaran hari ini, kita tidak boleh berhenti setakat bagaimana polisi ini dibentuk, tetapi kita kena sentiasa menghangatkan aspek governance supaya deliverynya nanti sebenarnya yang kita rancang. So banyak parameter yang kita kena lihat bagaimana delivery nanti boleh dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Misal kata melalui latihan yang berterusan, melalui bina semangat yang berterusan, melalui the whole cycle PDCA, plan, do, check, action, supaya kita lihat apa yang kita buat, kita boleh calibrate balik dengan apa sahaja perubahan di masa akan datang. Itu semua memerlukan series of governance, series of intervention yang kita perlu recalibrate apabila kita moving forward dalam melaksanakan inisiatif. Itu saja dulu. Terima kasih. So dengan itu mungkin Dr. Afzal Nizam, apakah yang sebagai seorang dari sektor swasta, yang perubahan yang ingin Dr. Afzal Nizam lihat dari RS1 ini ataupun dari segi tadbir urus lah? Okey. Bagi saya aspek komunikasi
perlu diperkasakan, dan aspek komunikasi ni saya suka cakap kalau berhadapan dengan sektor awam, satu perkara yang saya sering sebut. Kenapa? Kerana kita berhadapan dengan satu era yang mana informasi tu sangat berdemokrasi lah. Dengan adanya social media. Tadi Yang Muhammad Menteri Besar pun dia cakap tentang makian yang ekstrim dan sebagainya. Jadi saya kira mungkin terdapat berlaku orang kata tu kekeliruan dan sebagainya, dan sudah pasti usaha kerajaan untuk reform dan sebagainya. Bila sebut reform ni, dia memang sesuatu yang tak popular. Dia macam kita nak makan ubat lah. Kalau kita tak nak makan ubat, kita tak sihat. Jadi sesuatu yang tak popular. Jadi di situ perlu laksanakan satu program ke ataupun strategi ke bagaimana komunikasi ni perlu diperkasakan supaya pengakhirannya mendapat satu buy-in. Bila dapat buy-in, maka mudahlah kita nak melaksanakan apa yang dikatakan reform. Kerana reform ni penting. Saya pula bila saya ni orang kata tu penganalisis makroekonomi. Jadi isu-isu makroekonomi sering ditanya pada saya. Macam semalam apabila pihak Bank Negara menaikkan kadar OPR sebanyak 25 mata asas tu, so saya tengok ramailah yang bising. Cakap macam-macam lah, kemudian diframekan isu tu pula dengan kos kenaikan sara hidup semuanya. Sedangkan hakikatnya apabila kita mentadbir sesebuah negara tu, banyak dasar lagi. Bukan setakat dasar monetary, bukan setakat dasar fiskal. Macam dalam rancangan Selangor tadi pun, ada banyak dasar-dasar yang saya kira merentasi pelbagai disiplin. It's a multidisiplin sebenarnya. Itu hakikat dia. Tapi maklumat yang diwawarkan di luar sana, diframekan, seolah-olah seperti dasar tu hanya monetary dan fiskal saja. Jadi bila berlaku keadaan tu, maka berlakulah salah faham. Itu yang mungkin makian ekstrim dan sebagainya. Dan saya kira itulah saya rasa aspek komunikasi tu sangat penting. Komunikasi yang macam mana? Itu perlukan satu strategi. Maksudnya, siapakah sasaran kita? Apakah background dia? Apakah taraf pendidikan? Jadi kerana setiap segmen tu memerlukan tahap komunikasi yang berbeza-beza. Message yang sama tetapi cara penyampaian yang berbeza. Supaya pengakhirannya mereka faham dan okey, ini penting. Penting untuk dilaksanakan. Kalau tak, kita tak boleh mendapat apa yang dikatakan tadi tu, negeri yang makmur, livable city, livable state dan sebagainya. Saya kira aspek komunikasi lah satu perkara yang saya kira agak universal lah yang perlu diambil kira. Ya, sudah tentu komunikasi itu penting, tapi dalam RS1 juga ada berkatakan tentang maklumat, data dan menggunakan teknologi. So mungkin Yang Amat Berhormat, bagaimanakah RS1 dapat memanfaatkan teknologi untuk menambah baik komunikasi dan perkongsian data antara agensi, kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan juga sektor-sektor awam dan juga rakyat Selangor. Kerana again, data itu adalah penting untuk memberi gambaran yang sepatutnya yang bersifat saintifik dan benar. Ini adalah dunia yang kita harus akui sekarang. Jadi bahawa data yang tepat, data yang banyak dan analisa yang betul akan menghasilkan keputusan yang hampir 100% betul ataupun boleh dikatakan betul dan tidak terpesong. Saya kira ini realiti yang kita kena hadapi dan juga ini perkara basic. Bila kita membuat satu cerapan kajian dan uji kaji, akhirnya cerapan dan ujian itulah yang akan memberikan pengalaman kita dan menentukan dengan kiraan dan sebagainya, kaedah saintifik lah. Sebab itu saya percaya bukanlah masalah gerak hati, bukan masalah idea dicetuskan. Dunia pada hari ini sebenarnya drive by data ataupun digerakkan oleh data. Dan kerajaan negeri sememangnya menggerakkan hal ini sejak sekian lama. Khususnya apabila kita lontarkan blueprint Smart State menjelang tahun 2025 pada tahun 2015 dan 2016 yang lepas. Dan sekarang kita ada plan of actionnya. Di belakangnya itu juga adalah aplikasi, pelaksanaan, the last mile yang kita laksanakan itu menuju kepada pengumpulan data dan data itu kemudiannya akan membentuk trend dan membentuk tindakan yang menggerakkan hasrat kerajaan negeri.
So, komunikasi yang disebut oleh doktor sebentar tadi adalah sebahagian daripada pengumpulan data. Di mana kita nak tahu sentimen, pandangan dan harapan. Dan sebab itu, disiplin kita itu sangat penting. Ia bukan masalah pengumpulan data raya, tetapi ialah bagaimana penganalisaan data raya. Iaitu bagaimana kita analyse setiap maklumat yang ada pada kita supaya kita tidak terpukau dengan noise yang besar. Kadang-kadang noise-nya besar, tetapi on the ground is different. Itu sangat kita amat-amati mutakhir ini. Ini benda yang lain sikit, tapi itu pengajaran penting kepada kita lah, cabaran kepada kita semua. Iaitu setiap kali pilihan raya yang berlangsung, saya tak pernah tengok ada analisa yang tepat dah sekarang. Dan ia adalah satu bukti bagaimana noise itu kadang-kadang cloud our expectation dan cloud the reality yang ada di bawah. Sebab itu saya ulang kali sebut juga perubahan minda yang besar di kalangan penyawat awam di dalam negeri Selangor untuk bukan saja berubah sikap tetapi juga bersedia beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang berlaku. Kalau mereka tak beradaptasi dengan perubahan itu, kita akan tertinggal. Saya sebutkan kepada pengurusan dan pentadbiran awam negeri bahawa cabaran besar kepada kita ialah bagaimana menjalinkan di antara disiplin prosedur pentadbiran kerajaan awam dengan effectiveness of private sectors. Kalau kita dapat gabungkan kedua-dua ini menjadi satu rangkuman kerja dan jalinan yang baik, di mana you can retain your discipline and procedure and your structure to maintain and audit discipline and so on and so forth, but in the same time you can achieve the effectiveness of works sebagaimana yang ditonjolkan oleh private sectors. Dan saya rasa itu satu perkara yang akan sempurna lah dalam pentadbiran itu. Sebab itu perancangan RS1 tidak hanya menumpu kepada infrastruktur kerajaan dan pelan kerajaan. Kita juga menyediakan rangka-rangka dan tambahan-tambahan serta dapatan-dapatan serta program-program yang akan digerakkan oleh private sector. Ini antara hasrat yang terkandung dan semangat yang saya cuba tonjolkan supaya each side both mempunyai pertukaran pengalaman, mempunyai pertukaran dan perkongsian perkara-perkara yang baik yang boleh digerakkan bersama ke arah pembangunan negeri yang berdaya huni, yang livable dan makmur dalam sebagaimana rancangan Selangor 1. Yang Amat Berhormat, saya juga telah mendapat banyak soalan daripada para hadirin tentang ini. Mungkin saya boleh kumpulkan mereka. Satu aspek adalah aspek ketelusan yang telah ditanyakan. In the interest of transparency, will Selangor lead the way by ensuring all financial reports by GLC are published? Dan Selangor akan mengambil langkah government to lead by example, dan bagaimanakah kerajaan negeri melaksana pelaporan ESG dalam tabik urus? I think these are the soalan-soalan yang bersifatkan ketelusan. Mungkin Yang Amat Berhormat boleh share. Bagaimanakah kerajaan negeri to show the lead by example, to lead the way, encourage transparency, sharing of information in terms of pelaporan ESG dalam tabik urus dalam kerajaan dan juga kerajaan negeri dan GLC lain. Terima kasih. Sudah pasti sebagai sebuah negeri, kita adalah negeri yang pertama yang mempelopori dasar kebebasan maklumat, dan sampai sekarang saya kira rakyat negeri Selangor masih boleh akses sebahagian dokumen-dokumen yang dibenarkan, walaupun dokumen-dokumen itu tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi di atas kebenaran jabatan yang akan melepaskan hasil daripada permohonan-permohonan. Itu dasar yang kita telah mulakan since 2009 atau 2010. Selain itu, saya percaya perkongsian maklumat dan juga ketelusan sistem kita itu akan dipamerkan dengan aspek pemberian maklumat dan juga keterbukaan dalam sistem pertenderan dan juga dalam sistem perolehan di dalam negeri Selangor. Sistem-sistem ini kita tak pernah selindungkan.
Sebab itu di negeri Selangor kita selain mempunyai dasar tersebut, kita juga mempunyai polisi-polisi tertentu sebagaimana contohnya polisi pendengaran awam. Tidak ada polisi di negeri lain yang menyahgazetkan ataupun digazetmen kawasan-kawasan hutan dan mensusun semula kawasan lain memerlukan pendengaran awam. Kita bukan saja membuat pameran, tetapi kita juga mendengar pantahan dan juga melaksanakan pendengaran awam. Walaupun pendengaran awam itu kadang-kadang bukanlah terlalu baik impaknya kepada government, tapi at least government boleh beradaptasi dan juga menilai ke semua data-data dan maklumat sama ada yang bingar, yang bising ataupun sama ada yang terpendam di bawah. So ini adalah cabaran penting kepada government dan pelaksanaan sistem kerajaan melalui smart solution. Saya kira ia akan dapat membantu daripada segi akurasi dan juga keterbukaan ataupun ketelusan. Maknanya tidak ada lagi cabling yang tertentu, sebaliknya sila daftar dan first come first serve. Kita dah lama laksanakan, antara yang kita laksanakan adalah pendaftaran untuk rumah mampu milik dalam negeri Selangor. Ia memang berdasarkan sequence. Siapa yang daftar dulu akan dapat tawaran dulu, siapa yang daftar lewat akan dapat tawaran lewat. Ini antara tawaran kita. Di samping pada masa yang sama, kita turut melaksanakan keterbukaan daripada aduan-aduan yang kita sampaikan secara terus kepada agensi, dan juga aduan-aduan itu akan dijamin dengan capaian di peringkat media sosial. Malahan saya sebutkan di sini ramai yang masih lagi mengkritik jalan berlubang. Saya akui kita tak sempurna di negeri Selangor. Tapi sistem yang sudah kita bangunkan bukan hanya menunggu aduan orang direct kepada jabatan, tetapi tweet orang ataupun status orang lain yang menyebut jalan di Selangor automatically akan disedut dalam sistem yang kita sedang buat dan sedang kita laksanakan. Secara betul ataupun salah aduan itu, akhirnya kita akan boleh menguruskan dan mengawal satu benda. Cuma satu perkara yang sangat mencabar dan risiko yang kita hadapi, ini yang dipanggil sebagai fake news ataupun hoax. Jadi dalam dunia yang sangat terbuka ini, bagaimana kita mampu mengawal false news ataupun false alert dan juga fake news dan sebagainya, dan akhirnya kita perlukan pendidikan dan kematangan rakyat di dalam negeri kita ataupun negeri yang kita cintai. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya mungkin ada satu soalan untuk Dr. Afzal Nizam daripada para hadirin. Bagaimanakah RS1 akan memantapkan aspek tadbir urus untuk memajukan lagi FDI atau pelabur-pelabur yang sedia ada dan bukan sahaja fokus kepada pelabur-pelabur baharu? Okey, bila saya tengok dokumen embargo RS1 tu tadi, terutamanya dalam peringkat governance, terutama dalam area revenue, tentang hasil. Dan saya baca tentang case study yang menyatakan tentang situasi di Indonesia lah, menggunakan teori nudge economy. So maksudnya tu dengan menggunakan teori nudge economy itu dapat meningkatkan hasil kerajaan lah, kerana diberi satu komunikasi dan komunikasi tersebut dapat membantu dalam meningkatkan hasil kerajaan. Jadi saya rasa dalam RS1 aspek memastikan hasil kerajaan negeri itu menjadi lebih mampan telah pun disebut secara jelas. Dan saya rasa hasil kerajaan yang mantap dan sebagainya dan mencatat pertumbuhan yang baik, saya kira membuka ruang ataupun membuka satu platform yang baik untuk menjadikan daya tarikanlah kepada para pelabur, kerana negeri tersebut mempunyai dasar fiskal yang sihat, dan ini seharusnya dapat membantu dalam orang kata tu memberi satu image yang baik bahawa negeri ini ditadbir dengan sumber-sumber yang ataupun dengan kaedah-kaedah yang baik dan outcome-nya akan lebih produktif. Kerana bagi saya aspek governance ni sangat-sangat penting ya. Kalau sekarang ni kita cakap tentang isu kos hari hidup, kenaikan kos hari hidup dan sebagainya, kita cenderung untuk cakap tentang kenaikan kos, kenaikan permintaan dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat ialah
kejadian seperti rasuah juga memberi impak kepada inflation sebenarnya. Ada literature review yang menceritakan sedemikian rupa hubung kait antara rasuah dan juga inflation. Dan di sini saya rasa peranan governance itu sendiri dapat membantu dalam mengawal inflasi secara keseluruhan, secara lebih tuntas lagi. Dan apabila keadaan itu dapat dicapai, maksudnya kos perniagaan akan lebih kompetitif. Dan itu juga mampu untuk menjadi daya saing ataupun menarik minat para pelabur asing untuk datang dan melabur di negeri Selangor. Terima kasih. Ada satu soalan untuk Datuk Dr. Ghazali juga. Bagaimanakah kerajaan negeri Selangor boleh meningkatkan produktiviti penjawat-penjawat awam? Okay, sebelum tu saya tertarik untuk sedikit ulas kenyataan YB mengenai peranan penjawat awam. Sepatutnya membantu pihak swasta untuk sama-sama membangun. Saya sangat-sangat subscribe dengan statement itu. Kita harus ingat, YB sebut tadi Selangor ni negeri maju sejak 2005. Sebagai negeri maju, bermakna penjawat awam kena equally maju ni secara berbanding dengan negeri-negeri lain. Dengan lain perkataan, untuk penjawat awam, mereka perlulah berada di depan berbanding dengan negeri lain. Bila kita kata berada di depan, bukan setakat at the national level. Oleh kerana kita dah maju, maka kita punya benchmark ialah world class. Jadi kita patut menjadi world class civil servant. Itu satu perkara yang mesti. Banyak perkara yang Selangor kena dahulukan. Selangor kena tunjuk contoh. Satu sudut lain pula ialah ease of doing business dalam konteks pelaburan tadi. Dalam kerangka nasional, ease of doing business ini adalah peranan besarnya dimainkan oleh sektor awam. Kerana mereka yang perlu facilitate keberadaan investment dalam negara. Likewise di Selangor, bagaimana pula dengan ease of doing business di Selangor? Selangor perlu berada di hadapan. Bila kita cakap mengenai ease of doing business di Selangor menjadi contoh. Selangor sepatutnya menjadi contoh kepada semua langkah-langkah ke arah mewujudkan apa sahaja facilitation untuk memudahkan pihak swasta melibatkan diri dalam segala aktiviti ekonomi yang dirancang oleh kerajaan negeri maupun oleh Kerajaan Persekutuan Aswa. Berbalik pada soalan tadi, peningkatan produktiviti. Mengenai peningkatan produktiviti, pertamanya kita patut institutionalize apa yang ada satu ekonomi yang sentiasa menjadi ikutannya. Kalau kita pernah dengar, kalau kita pernah pergi ke Jepun in particular, dia ada konsep Kaizen. Kaizen ialah continuous improvement. Saya ingat semua orang tahu, semua orang baca, semua orang realize. Tetapi tidak semua orang menghayatinya. Dalam konteks civil servant, dalam konteks civil service, amalan ini perlu diinstitusikan. Diinstitusikan dalam konteks, saya selalu lihat bila setiap tahun department akan keluarkan apa dia kata KPI. KPI ini biasanya berdasarkan apa yang mereka capai sebelumnya dan tambah sikit. Itu bukan Kaizen. Kaizen ialah melihat di mana segala permasalahan yang berlaku, yang merencap pencapaian yang kita perlu address supaya kita boleh melompat, ada lonjakan dari sudut deliverables, kesan yang kepada kesan daripada intervention. So itu satu perkara yang sangat penting untuk kita institutionalizekan. Saya tidak pasti bagaimana ianya berlaku dalam institusi-institusi di peringkat negeri. Cuma di peringkat persekutuan pun kita ada masalah. Tak semua menghayati aspek Kaizen ini. So sebagai one of the important takeaways, saya fikir untuk penjawat awam kita, khususnya di negeri Selangor, kita lihat apa baseline kita sekarang. Ya, masalahnya sekarang kita baseline pun kita tak berapa nak faham. Kerana kurangnya data. Satu lagi, yang kedua, data integrity. Kadang kita buat kajian kerana kita nak supaya result itu menjadi sedemikian. So kita panggil Hawthorne effect. Kita buat kajian kerana kita nak supaya hasil kajian itu sebenarnya yang kita nak. So ini aspek data integrity adalah penting sebagai baseline. Setelah kita sedar apa itu baseline, baru kita boleh move forward.
baru kita boleh move forward dari sudut productivity-nya tadi. So itu dua perkara yang penting. Ya, Kaizen kan, institutionalize Kaizen. Kedua, kita kena faham betul-betul the baseline. Ketiganya, kita kena pastikan apa sahaja perancangan ke depan kita mestilah yang realistik juga. Yang realistik, yang perlu disandarkan oleh apa sahaja kekuatan yang kita ada dan juga kekuatan yang boleh kita ada melalui perancangan strategik. Itu saja dulu. Terima kasih. Mungkin Yang Mak Berhormat ada apa-apa komen untuk tambah? Saya selalu menyeimbangkan di antara kerja, ganjaran dan juga hasil kerja lah. Saya percaya bukanlah semata-mata ganjaran yang sempurna itu akan mendatangkan hasil yang baik. Tapi saya percaya itulah juga yang sebenarnya kita telah gerakkan pada tahun 2019. Malangnya pada ketika itu pandemik melanda dan kita terpaksa menyusun balik struktur dan juga kaedah. Kalau masih tuan-tuan ingat, pada tahun 2019 kali pertama negeri Selangor memperkenalkan BKK kita ataupun bonus kita yang berdasarkan prestasi. Dengan kita memberikan penilaian di antara 1 sehingga 3 bulan bonus 1 tahun kepada penjawat awam. Bonus yang paling tinggi saya rasa pernah kita bagi 3 bulan, tetapi berdasarkan prestasi. Dan di sana ada sedikit perubahan lah saya dapat lihat. Namun begitu pandemik, saya tak bolehlah melaksanakan hal tersebut secara berterusan. Dan ini adalah satu perkara yang mungkin kita boleh tonjolkan. Kalau nilai Kaizen tadi bukan hanya keep on growing itu, tetapi juga digambarkan dengan anda melaksanakan yang baik, secara automatik nilaian gandaan ataupun ganjaran itu juga mendapat penilaian baik. Di sini sebenarnya kita memerlukan perubahan minda dan perubahan sikap yang besar yang menganggap bahawa pentadbiran dan pengurusan kerajaan adalah satu perkara yang selesa dan stabil. Istilah stabil ini merujuk kepada keselesaan dan keadaan yang konsisten pada setiap masa. Dunia sekarang tidak bergerak begitu lagi. Dunia sangat vibrantnya sangat besar. Dunia sekarang bergerak dengan frekuensi perubahan yang berubah dengan cepat. 5 tahun dulu, kalau kita mempunyai Twitter, kita rasa kita adalah antara mereka yang paling terkedepan dalam sosial media. 4-3 tahun dulu, siapa kalau kita ada Bigo, kita adalah antara mereka yang paling menarik perhatian, khususnya yang muda-muda. Hari ini, itu semua dah duduk kat tepi. Yang paling ke depan adalah TikTok sebagai contoh. Ini saya selalu gambarkan dulu macam mana tentang alamat email kita. Dulu kalau alamat email kita adalah Hotmail, kita paling hot lah pada ketika itu. Tapi sekarang siapa ada Hotmail, dia layak duduk dekat museum. Saya ambil contoh itu supaya kita faham bahawa perubahan yang bergerak dekat sekeliling itu perlu menggerakkan kita. Dengan perubahan bahawa kita kena beradaptasi dan bersedia dengan perubahan-perubahan yang selalu saya sebutkan. Kalau tidak perubahan minda itu berlaku, dengan apa yang saya sebut tadi, sedikit sebanyak nilai pentadbiran korporat ataupun nilai pengurusan yang berdasarkan kepada prestasi, KPI dan sebagainya, ia tidak akan membawa kita ke depan. Saya pernah melontarkan cabaran kepada penjawat awam dalam negeri. Dulu ramai orang daripada pentadbiran private ataupun pengurus daripada syarikat swasta rasa nak penat sikit dia masuk pentadbiran awam dan berpencen di pentadbiran awam. Saya pernah mencabar sekali pada pentadbiran negeri Selangor, why not kita buktikan our performance, our quality, our skills akan turut tarik oleh private untuk kita pergi. Ada berlaku. Tetapi perkara ini sepatutnya menjadi criss-cross di mana penjawatan di peringkat awam kerajaan merupakan base training ataupun base experience dan expose yang paling besar. Pendedahan yang paling besar kerana anda boleh mencakupi pelbagai bidang. Daripada pembangunan sampailah pengurusan kemanusiaan hinggalah pentadbiran yang berintegriti dan kebertanggungjawaban sosial. Ini semua sebenarnya satu training ground yang baik. Sewajarnya dia terbalik ke sana, tapi sekarang arus yang sedemikian rupa dan saya percaya ini adalah di antara nilai-nilai productivity yang boleh ditambah
dengan perubahan minda yang betul. Terima kasih. Tentunya exposure itu boleh membantu membuka minda penjawat-penjawat awam. Dan Yang Amat Berhormat ada sebut tentang ganjaran tadi, tapi saya ada soalan di sini bagi penjawat yang gagal melaksanakan tugas atau terlibat dalam jenayah, apakah tindakan yang boleh diambil oleh kerajaan negeri? Bagi penjawatan awam, mereka sudah ada cara dan kaedah prosedur tertentu, tata tertibnya yang tertentu dan sebagainya. Kita ambil tindakan, ada dia punyanya, tapi tidaklah selalu kita buka, kecuali ia adalah melibatkan kes yang terlalu besar dan sebagainya yang telah dihidu atau dikesan media. Kita dapati prosedurnya agak ketat, auditnya akan dapat ketat. Namun begitu, hal ini juga kita lebarkan sekarang di kalangan anak-anak syarikat kerajaan negeri. Di anak syarikat kerajaan negeri kita, sebagai contoh MBI, kita ada Jabatan Accountability dan Integrity ataupun JARI. Jabatan Accountability, Responsibility dan Integrity. Malahan kita bergabung pula dengan SPRM. Untuk apa? Untuk melatih pegawai-pegawai ini supaya mempunyai disiplin dan mempunyai kacamata yang hampir sama dengan kaedah pengawalan rasuah dan sebagainya. Kita bukan sahaja jemput SPRM datang kalau bila-bila masa, tetapi kita letakkan pegawai kita yang train by MACC dan certified by MACC supaya kita dapat elakkan daripada perkara ini berlaku. Bagi penjawatan awam, saya percaya, saya sentiasa yakin dengan bell curve teori. Di mana kalau bell curve ni maknanya majority tu okey, yang ekstrim baik tu sikit, yang ekstrim jahat tu sikit. Tetapi bagaimana kita memastikan yang ekstrim yang kurang baik ini tidak menjadi kanser ataupun menjadi virus yang merosakkan. Jadi perubahan sikap di kalangan yang ini ataupun pengambilan tindakan tertentu mengikut prosedur itu akan diambil tindakan oleh pihak mengikut bidang masing-masing, dan sudah pasti kita akan jamin keadilan pada mereka. Tidak ada tuduhan melulu ataupun tidak ada penganiayaan akan dapat dilaksanakan kepada ataupun berlaku kepada mereka. Kerana dunia sekarang yang saya sebut tadi, di saat kita gila dengan information, kita kena ingat dia ada fake news, dia ada hoax, dan inilah titik halus sebenarnya yang harus kita benar-benar berjaga-jaga dan bersiap sedia. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Sebab kita pun sudah kesuntukan masa, memang banyak soalan-soalan mungkin saya boleh berikan kepada Yang Amat Berhormat lepas sesi wacana ini. Mungkin just soalan terakhirlah kepada Yang Amat Berhormat dan panel-panel. Soalannya sebagai rakyat, sebagai somebody yang bekerja di sektor awam, sektor swasta dan juga sektor-sektor awam, what's in it for me? Apakah maksud, bagaimanakah RS1 ni boleh memberi perubahan yang ketara dalam 5 tahun yang akan datang? Apakah maksud visi yang telah diterakan oleh RS1 itu kepada seseorang rakyat Selangor? Kepada rakyat negeri Selangor, paling tidak anda semua tahu ke mana hala tuju dan arah negeri kita menjelang 5 tahun akan datang. Ia bukan hanya sekadar retorika politik, ia bukan hanya slogan yang kita nak pamerkan di pemidang ataupun di billboard, tetapi ia adalah satu dokumen. Dan dokumen ini mengambil proses yang agak teliti dan rinci, dan kita bincangkan sampai di peringkat high level untuk melihat kemungkinan-kemungkinan perancangan pembangunan. Maknanya hala tuju ini bukanlah bersifat politikal semata-mata, tetapi juga merangkumi kesemua pandangan. Pandangan rakyat, pandangan petani, pandangan nelayan, pandangan peniaga, pandangan pentadbiran dan pandangan semua pihak. Dan inilah hala tuju yang kita rangkakan dan rancangkan. Kalau sebelum ini biasanya perancangan kita itu berdasarkan daripada tarikan-tarikan dan gegaran-gegaran yang digerakkan oleh pelaburan. Ini biasanya yang berlaku bertahun-tahun. Ataupun infrastruktur yang dibangunkan. Tapi kali ini, pembangunan dan perancangan itu disusun dengan mencipta gegaran-gegaran yang digerakkan sendiri oleh kerajaan negeri, tetapi participate ataupun terlibat dengan pengurus dengan syarikat-syarikat swasta ataupun pihak-pihak di luar sana dan pihak ketiga. Ini satu usaha yang saya rasa yang kemas, yang teliti, dan kita cuba untuk menyeimbangkan. Bukan hanya rancak kepada aspek pembangunan, kita juga beri penelitian kepada kelestarian alam sekitar,
pemeliharaan dan juga kelangsungan kehidupan kita, dan aspek livable, berdaya huni juga akan jamin. Kalau rumahnya ada, bukanlah yang akan mengasingkan orang miskin yang langsung tak ada rumah, ataupun tidak boleh ada kediaman, ataupun tidak mampu terima pendapatan. Dan ini adalah nilai yang kita akan teruskan dengan perancangan, bukan hanya dengan slogan yang kemudian kita akan rancang setelah dapat mandat. But kita bagi contoh rancangan yang teliti dan berkesan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, dan mungkin hari ini banyak topik-topik yang telah kita sentuh dari aspek bagaimana kita melaksanakan rancangan Selangor pertama ini, objektif dan idea yang tercetus daripada mulanya, dan ia telah menjadi satu plan yang mengambil kira pandangan-pandangan bukan sahaja dari sektor awam, sektor swasta dan juga daripada rakyat. Kita juga ada sentuh mengenai kepentingan ESG untuk menarik para pelabur dan komunikasi yang telus dan terang kepada rakyat. Kemudian kita juga ada sentuh tentang produktiviti tenaga kerja awam, bagaimana berkesannya tenaga kerja awam, efektif dan dari segi tabik urus yang tiada rasuah dan sebagainya. Kemudian kita berbincang tentang bagaimanakah teknologi dan perkongsian data maklumat boleh membantu menguruskan tabir urus di Selangor dengan lebih efektif. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel Yang Berhormat Datuk Seri, Datuk Tun Ghazali dan Dr. Afzal Nizam dalam meluangkan masa dengan kita pada hari ini, dan juga kepada para hadirin yang telah memberi soalan-soalan melalui menti.com sebentar tadi. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Marina Cik Mokhtar, moderator sesi wacana tema tadbir urus. Kita berikan tepukan sekali lagi kepada Puan Moderator dan juga ahli panel. Dan sebagai ucapan terima kasih, majlis amat berbesar hati untuk menyampaikan cenderamata kepada dua ahli panel sesi wacana ini. Untuk itu, majlis ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor untuk menyampaikan cenderamata kepada dua ahli panel. Cenderamata yang pertama kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Ghazali Abbas, Profesor Ikhtisas Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk di atas perkongsian dan juga masa pada hari ini. Dan cenderamata seterusnya kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam. Terima kasih. Tepukan kepada dua ahli panel. Dipersilakan kepada dua ahli panel dan juga moderator untuk kembali ke tempat duduk, manakala Yang Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor mohon kekal di atas pentas untuk